Ya, Alhamdulillah kita ke daerah Permata Hijau, daerah Temburong bersama dengan Nahdlatul Ayumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar Nahdlatul pada pagi ini? Sehat ya? Alhamdulillah saya dalam keadaan yang sehat saja. Alhamdulillah. Ya. Baik, apa agaknya bahan yang ingin disampaikan dari daerah Temburong? Sekarang kita serahkan kepada Nahdlatul bersama dengan penonton kita. Silakan. Baik, terima kasih Walimul dan juga Mahirah di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Auda dan selamat pagi kami ucapkan kepada bis kita dan terima kasih kerana masih bersama kami di Rampai Pagi TV. Dan dari daerah Temburong seperti biasa juga Auda, kita akan kongsikan mengenai maklumat semasa dan juga perkembangan terkini dari daerah Temburong. Sebelum itu kita kongsikan terlebih dahulu keadaan cuaca di daerah Temburong. Alhamdulillah cerah saja pada pagi ini. Apapun kita harapkan, semoga segala perancangan yang bis kita ingin lakukan pada hari ini segalanya berjalan dengan lancar hendaknya. Baik, kita akan kongsikan di sini di mana pertandingan mencipta reka bentuk tugu di kawasan Pusing Keliling Mukim Labu daerah Temburong. Jangan lupa tarikh akhir pertandingan adalah pada hari Sabtu ini 15 hari bulan Ogos 2020 iaitu pada pukul 4 petang. Jadi kepada Auda yang mungkin telah pun mengambil borang untuk menyertai pertandingan berkenaan, jangan lupa untuk mengembalikannya semula. Tarikh tutup pertandingan adalah pada hari Sabtu ini 15 Ogos 2020 dan sebarang pertanyaan ataupun keterangan lebih lanjut Auda bolehlah menghubungi di talian 5221-266 ataupun 5221-265 ataupun melalui 7371-265. Dan ingin kita kongsikan juga pada hari Sabtu ini 15 Ogos 2020 akan diadakan majlis penandaan arah kiblat bagi Rumah Panjang Kampung Sumbiling Lama yang mana akan diadakan pada pukul 9 pagi pada hari Sabtu. Jadi kepada audio yang terlibat di dalam acara ataupun majlis berkenaan supaya akan mengambil maklum mengenai acara ataupun majlis tersebut ya. Baik, untuk seterusnya kita akan saksikan bersama satu bahan yang telah pun kita sediakan pada pagi ini. Kita akan bersama dengan pendekatan rakan setugas kita Siti Zawati yang mengongsikan mengenai umbut sawit. Kita saksikan bersama. Pokok atau tumbuhan ialah sebahagian daripada alam benda hidup yang terdapat di alam semesta. Pokok sawit adalah sejenis tumbuh di hutan. Ada juga yang menanam di sekeliling berdekatan rumah untuk dijadikan umbut sayur. Pokok ini berduri dan pucuknya diambil untuk dijadikan umbut seperti umbut kelapa sawit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ya Auda, kalau di minggu-minggu yang lalu saya telah pun membuat pendekatan mengenai dengan umbut bunga kantan dan juga umbut tuhau. Jadi pada kali ini saya berlatar belakangkan pohon umbut sawit. Jadi macam mana proses pengambilan awal umbut sawit ini, kita ikuti bersama. Pokok sawit adalah tumbuhan yang hidup di merata hutan pendalaman. Saya dan kru Rampai Pagi berkesempatan membuat pendekatan mengenai umbut sawit. Kalau dari Pekan Bangar untuk sampai ke kawasan Kampung Semabat, mengambil masa kira-kira 15 hingga 20 minit. Namun untuk sampai menemui pokok sawit, kami terpaksa melalui kawasan hutan Kampung Semabat. Kira-kira 200 meter baru kami menemui pokok sawit di kawasan hutan kampung tersebut. Manakala proses pengambilan umbut sawit bukan mudah untuk melapah batang sawit ini, tambah lagi kalau ingin mengambil umbutnya. Walau nampak senang, tapi hakikatnya memerlukan kebolehan dan pengalaman. Batang yang berduri merupakan hambatan yang sukar dan berbahaya jika tidak berhati-hati.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita ni kalau kan mengambil umbut ni, kita ni melihat di mana anunya cukup umurnya tuanya, ia membesar. Kalau ia sudah terlampau tua, ia berbuah sudah kan, jadinya ia punya umbut kurang kira anulah kurang terbaik lah. Yang baiknya ia masih muda tapi sudah besar pohonnya. Umurnya masih muda tapi sudah besar badannya, jadinya ia belum lagi ada berbuah. Belum berbuah ya. Kalau sudah berbuah pun sudah manisnya umbutan ini. Kalau kami kampung lah, kira masakan kampung, buatkan sayur, biasalah buatkan sayur. Kalau ada majelis-majelis membuat sayur gitu. Pada mulanya ditanam tuh, ditanam, kemudiannya ia kan sudah ya ada berbuah, buahnya tuh dipindah-pindahkan oleh binatang, jadi dengan sendirinya ia boleh hidup. Kami biasanya adalah dijual arah saudara, arah kakak, macam kadang-kadang kalau ada yang menempah, boleh kami sediakan juga. Berjual di mana kita sebenarnya? Berjualnya macam sebelah tamu di mana. Berjual kita tu. Soalnya hari-hari kita berjual bila tu? Mengikut mengikut jadual-jadual orang bertamu di Bangar tu. Bagi Awang Hamdan bin Imran, 53 tahun, mengambil umbut bukan satu kesukaran baginya kerana beliau telah didedahkan oleh kedua orang tuanya sejak dari kecil lagi. Batang yang telah pun ditebang perlu diproses secepat mungkin bagi mengelakkan ianya layu. Biasanya tidak melebihi 2 hari selepas ditebang. Pokok sawit mempunyai batang yang besar, tegap, mencapai ketinggian antara 100 hingga 200 meter dan mempunyai isi yang lembut. Manakala rasa umbut sawit ini manis dan dikatakan baik untuk ketahanan tubuh dan belum ada kajian saintifik yang mengaji tentang kandungan bahan yang terkandung dalam umbut sawit ini. Umbut sawit mempunyai keunikan tersendiri sebagai hidangan tradisi yang lazat dan sihat, bukan sahaja menjadi kegemaran. Pada lazimnya pokok sawit ditebang dan diambil umbutnya selepas 3 ke 5 tahun ditanam. Ya, Auda, inilah dia hasil pendekatan kita mengenai dengan umbut kelapa sawit. Jadi ianya berbeza ya daripada umbut bunga kantan dan juga umbut tuhau. Jadi inilah hasil yang telah pun diproses awal untuk mendapatkan umbut kelapa sawit. Mudah-mudahan dengan adanya pendekatan kita pada kali ini akan dapat memberikan manfaat kepada petani semua untuk mengetahui dan juga mengenali umbut-umbut yang terdapat di negara Ketani, negara Brunei Darussalam. Jadi alhamdulillah setakat ini rasanya masih kali lagi ada umbut yang belum Ketani ketahui, dan insya-Allah dari masa ke semasa saya juga akan membuat tinjauan mengenai dengan apa saja lagi umbut yang ada di daerah Temburong, dan sekaligus ianya juga memberikan pengalaman yang baru kepada diri saya sendiri dan sekaligus dapat memberikan pengetahuan sedikit sebanyak kepada generasi baru mengenai dengan umbut-umbut yang terdapat di negara Brunei Darussalam. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.